5 tip yang saya gunakan untuk mencapai 100,000 orang subscriber. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi kalau anda nak belajar tentang perkara tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah pun subscribe channel YouTube saya. Dengan sokongan anda semua, alhamdulillah kini saya dah pun capai 100,000 orang subscriber daripada akhir tahun lepas, bulan 11 kalau saya tak silap, bulan 11 tahun lepas. Dan saya dah terima silver play button pada bulan 1 tahun 2022. Sekarang ni bulan 3. So saya baru nak unboxing. Sebenarnya dah unboxing. Sebenarnya saya dah unboxing. Sebab apa saya ambil masa sikit? Sebab saya berikan kepada anak saya untuk unboxing benda ni. Sebab dia adalah penyebab saya membina channel YouTube. Sebab dia minta banyak kali, dia minta dia nak jadi YouTuber. Pada waktu tu umur dia baru 4 tahun, 5 tahun macam tu lah. So bila saya belajar, saya dapati benda ni adalah satu bisnes yang bagus. YouTube ni boleh dijadikan sebagai satu bisnes yang bagus. So saya teruskan sehingga sekarang lah. Alright, so saya ke belakang sikit. So dia macam ni. Okay, bukaan kotak dia macam ni. Dan dia adalah alamat dia, apa semua detail kat sini kan. Belakang kosong. So dia kotak dia macam ni, kita buka. And then dia ada satu plastik ni, ada span dan juga satu surat lah. So di sini ada sedikit lah surat yang ditulis oleh ataupun dikarang, ditulis kat sini Susan Wojcicki. Okay, Susan Wojcicki, CEO YouTube. Dia adalah CEO YouTube. Jadi ni adalah macam surat penghargaan lah. Dia menggunakan kertas tebal. Kemudian ada spam dan ada satu kad. Kad ni dia panggil daripada Society Award. Society Award, congratulations on your subscriber milestone. So boleh tengok kat situ. Recognize your team. Okay, satu lagi kad ucapan. Dan inilah dia, kita punya silver play button. Nampak tak kat sini? Kat sini kalau anda tengok, mana dia tu dia. Kalau anda tengok tu, anak saya yang umur 5 tahun, dia duduk pegang-pegang kat sini. Jadi dia punya cermin tu dah macam orang kata apa, ada kotor-kotor sikit lah. So belakang dia kosong. Ini dia. Okay, macam ni. Dan belakang dia kosong lah. So belakang dia ni kita boleh sangkut. Alright. So mungkin saya akan letakkan di atas tu. Kita akan gantikan dengan frame gambar tu. So dekat situ dia tulis Wan Muhammad Ali for passing 100,000 subscriber from YouTube. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang follow channel YouTube saya, yang subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak berkongsi dengan anda macam mana untuk capai 100,000 orang subscriber. Sebenarnya saya sendiri pun mengambil masa yang agak lama, lebih kurang 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ataupun mungkin 3 tahun kot. Boleh kata 3 tahun lah, lebih kurang. Yang pertama, apa yang anda perlu buat ialah pilih niche yang sesuai dengan anda. Niche ni macam topik lah, topik yang sesuai dengan anda. Kalau anda suka fun, anda suka berseronok, anda suka macam vlog, so teruskan, tak ada masalah. Cuma anda perlu bina personality. Kadang-kadang masa mula-mula kita buat, kita bina channel YouTube kita belum ada personality tertentu yang orang suka. Tetapi bila kita konsisten, bila kita repeat, so ada certain perkara yang orang akan perasan kita punya karakter. So itu untuk channel vlog lah. Kalau anda suka berkaitan dengan bisnes, anda suka berkaitan dengan masakan, anda suka apa-apa je lah yang anda suka buat, so pilih niche yang anda suka. So jangan tengok orang lain, macam contohnya anda pergi tengok channel orang lain, so nampak channel dia menarik, nampak channel dia ramai subscriber dan sebagainya, so anda tiru bulat-bulat, tanpa anda sendiri minat benda tu. Jadi kita tak boleh buat benda yang kita tak ada minat. Sebab apa? Sebab untuk berjaya dalam YouTube ni bukanlah perkara yang mudah. So kalau katalah kita buat benda yang kita tak suka, so benda tu akan berjalan separuh jalan saja. Dia tak akan betul-betul berkembang. So bila kita buat benda yang kita suka ni, kita akan jadikan dia sebagai habit. Kita akan jadikan dia sebagai satu kita punya hobi. So benda tu yang akan membantu kita punya channel konsisten ataupun berkembang. So tip yang kedua adalah konsisten. Konsisten ni maksudnya kita perlu sentiasa upload konten-konten baru setiap minggu, setiap bulan. Kalau katakanlah sebaik-baiknya antara 1 hingga 2 video seminggu, itu sebaik-baiknya lah. Tapi kalau kita tidak mampu, sekurang-kurangnya 1 bulan tu adalah 1-2 video. Okay? Dan benda ini perlu konsisten. Bukan konsisten selama 2-3 bulan, tetapi konsisten selama 2-3 tahun.
Konsisten lama dan bukan sekadar konsisten berkaitan dengan upload saja, okey, tetapi konsisten dengan apa yang kita buat. Kalau kita cerita tentang masakan lah. Kalau kita cerita tentang bisnes lah. Kalau kita cerita tentang motosikal lah. Kalau kita cerita tentang haiwan-haiwan ternakan, kucing dan sebagainya, so ceritakan benda yang sama. Sebab apa? Orang follow kita dalam YouTube ni sebab kita ada satu nilai yang kita fokus. Okey, kalau kita rojak, okey, sekali cerita tu, sekali cerita ni, sekali mengarut sekali kan. Jadi orang tak akan follow channel macam tu sebab dia tak tahu apa yang dia akan dapat daripada channel tersebut. Tapi kalau kita konsisten cerita benda yang sama, jadi peminat-peminat tentang perkara yang kita cerita tu, dia akan follow kita. Melainkan kalau kita buat channel vlog. Vlog ni lebih kepada diri kita. Seorang follow tu orang nak tengok kita buat apa, kita main apa, kita buat aktiviti apa, kita pergi ke mana. Itu orang follow kita sebab dia nak tahu tentang perkembangan tentang kita lah. Tapi kalau kita cerita tentang topik-topik tertentu, fokus. Okey, itu konsisten. Yang ketiga, hasilkan video-video yang bermanfaat. Bermanfaat ni bila orang tengok tu dia dapat sesuatu, dia dapat ilmu ke, ataupun kalau katakanlah kita tengok banyak sebenarnya video-video yang dihasilkan hanya suka-suka. Contohnya makan ramen pedas, challenge tu, challenge ni kan. Sebenarnya video-video macam ni dia tak ada manfaat sangat, tetapi dia memberi keseronokan, dia memberi kepuasan, dia memberi orang kata hiburan kepada orang-orang yang mungkin sedang stres, sedang menunggu bas ke kan, sedang menunggu kawan, okey. Dan benda tu mungkinlah dari segi manfaat, dari sudut ilmu dan sebagainya tak ada manfaat, tetapi dari sudut memberikan orang hiburan, keseronokan, itu manfaat dari sudut itulah. Sebab itu saya tulis yang ketiga ni, dia memberi manfaat, memberi sesuatu kepada orang ramai. Kalau kita buat video yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada orang, so orang akan buka sekejap tengok, lepas tu orang akan tutup lah, sebab bagi dia tak ada benda yang dia boleh dapat. Okey, seronok pun tidak, hiburan pun tidak, ilmu pun tidak ada kan. Jadi benda-benda macam tu tidak memberi sesuatu dalam hidup dia, jadi dia akan tutup. Okey, macam video-video saya, kebanyakan video saya adalah topik-topik yang agak berat, bukan memberi hiburan lah, tetapi topik yang memberi ilmu. So ramai orang dia akan tengok separuh jalan dan bila dia bosan dia berhenti, tetapi suatu masa nanti bila dia nak belajar balik, dia datang balik. Sebab video itu bermanfaat. Jadi walaupun dia tak nak tengok sekarang, dia tahu video tu bagus, so dia akan datang balik suatu masa nanti bila dia nak belajar. Itu kelebihan video yang bermanfaat. Yang keempat, berikan impact. Impact ni adalah sesuatu yang memberi kesan ke dalam hidup orang lain. Sama ada kesan tu boleh contohnya kita ajarkan orang membaca doa, kita ajarkan orang macam mana nak bercakap dengan betul, macam mana nak buat presentation, macam mana nak menjalani kehidupan harian, macam mana nak buat duit dan sebagainya. So video-video macam ni dia memberi impact kepada kehidupan orang, dia memberi perubahan kepada sesuatu. Okey, jadi bila video-video yang mempunyai manfaat dan juga impact macam ni, so orang akan sentiasa menunggu untuk belajar lagi dan belajar lagi. Begitu juga dengan mungkin video-video hiburan, sebab ramai anak-anak muda sekarang mereka suka buat video prank, challenge dan sebagainya. So video-video ni tak memberi impact dari sudut kehidupan orang lain, tetapi dia memberi impact dari segi mungkin motivasi ataupun mungkin idea kepada orang ramai, apa dia orang nak buat dan sebagainya lah. So itu video yang memberi impact. Yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima adalah video yang viral dan juga isu semasa. Okey, video yang viral ni bukan kita buat video-video yang orang kata video sampah, okey, menyebabkan dia viral, tidak. Tetapi apa yang saya nak maksudkan di sini, video viral adalah video ataupun situasi keadaan sekarang apa yang sedang viral. Contohnya adalah isu-isu macam ada orang meninggal dengan keadaan menyayat hati ke. So benda tu adalah situasi-situasi yang viral. So kita boleh masuk dalam cerita-cerita macam tu, kita olah ataupun kita ulas dalam pandangan positif. Kita bukan nak viral dalam keadaan negatif, tetapi kita nak menumpang wave ataupun orang panggil getaran getaran ataupun gelombang viral yang sedang hangat. Macam contoh, saya kebanyakannya saya tak buatlah video-video viral macam tu, cuma saya akan buat video viral yang berkaitan dengan buat duit ke, scammer ke. So sekarang ni contoh sedang viral tentang scammer A. So scammer A ni sedang meluaslah dia punya liputan, dia punya cerita kan, orang duk cerita apa semua kan. So saya pun masuk dan saya bercerita tentang perkara tersebut. Saya beritahu benda ni macam ni supaya orang dapat belajar sesuatu, supaya orang dapat ilmu. Okey. So inilah dia 5 perkara yang insya-Allah bila anda konsisten buat, bila anda sentiasa buat benda ni dan dia memberi impact kepada orang lain, dia memberi perubahan, okey, itu akan membantu anda untuk mendapatkan 100,000 subscriber dan ke atas lah. Saya tak kata saya pandai, saya tak kata saya bagus, okey, ini semua adalah daripada sokongan anda semua. Cuma saya sentiasa memberikan insya-Allah yang terbaik ataupun saya sentiasa mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kongsikan dengan anda semua. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana membantu saya untuk mendapatkan 1,000 orang subscriber dan juga silver play button ini. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan button subscribe dan loceng untuk melihat video-video yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye-bye.